Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam Masjid At-Taqwa ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Jadi alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu, wahai Allah. Kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehinggalah ke malam ini ya, untuk sama-sama kita terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah Maghrib bulanan kita pada setiap hari Selasa, minggu yang ketiga. Jadi insya-Allah sementara kita nak menunggu masuknya waktu isyak pada malam ini, maka marilah sama-sama kita menyambung ya, memahami tentang beberapa lagi buah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang kita baca kesemuanya adalah sahih daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala. Tetapi tidaklah baca kitabnya yang besar itu. Jadi kita baca salah satu daripada ringkasannya, hadis Bukhari yang diberi judul Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung ya, pada hadis yang ke-116. Kerana 14 bulan 11 itu kita berhenti ya, pada hadis yang ke-115. Jadi tajuk kita pada malam ini yang pertama sekali ialah haram berkahwin ya, dengan saudara susuan ya. Maknanya dihukumkan tak boleh berkahwin kalau ada berkait dengan susuan ini ya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam perihal ini seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma
qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah radhiyallahu anhu, la tahillu li yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, ya bintu akhi minar radha'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, ataupun diberi panggilan Ibnu Abbas. Kerana bila sebut Ibnu ni maknanya anak. Abbas itu adalah bapa saudara Nabi. Ya, jadi dikenali sebagai namanya ialah Abdullah bin Abbas. Jadi kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Maka kita doa radhiyallahu anhumah. Ya. Telah berkata bahawa Nabi SAW berkenaan dengan anak perempuan Sayyidina Hamzah. Apa kata Nabi? Ia tidak halal bagi aku, haram daripada radha'ah kerana menyusu apa yang telah diharamkan kerana nasab. Anak perempuan, ia yakni anak perempuan Sayyidina Hamzah ialah anak perempuan saudaraku daripada susuan. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya. Hadis yang telah saya bacakan dan tuan-tuan dengar bagaimana ucapan Nabi ini, ya, agak mengelirukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apa sebab? Kerana dia mengatakan bahawa kata Abdullah bin Abbas, ya, anak perempuan Sayyidina Hamzah ni, mereka kesemuanya adalah tidak halal bagi Nabi Muhammad SAW untuk berkahwin. Ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah, ya, bapa saudara Nabi ni ada ramai. Antaranya Abbas. Jadi kalau bapa saudara Nabi adalah Abbas, salah seorang daripadanya, berarti anak yang lahir daripada Abbas ini, maknanya itu adalah sepupu Nabi. Ya. Jadi kalau sepupu ni kita boleh kahwin ataupun tidak? Sepupu boleh kahwin. Kalau kita sentuh dengan dia, tuan-tuan, batal wuduk. Ya, batal wuduk. Tapi macam mana pula Nabi bagi tahu bahawa anak perempuan Sayyidina Hamzah ni tak boleh aku kahwin? Anak perempuan, anak lelaki memang tak boleh kahwin lah. Kahwin kena azab terus. Anak perempuan tak boleh nak kahwin. Jadi sahabat pening, pasal apa tak boleh nak kahwin? Sedangkan dia adalah sepupu Nabi. Nabi pun bagi tahu sepupu boleh kahwin, sentuh batal wuduk. Jadi macam mana pula yang Nabi kata bahawa anak perempuan Sayyidina Hamzah itu diharamkan untuk Nabi kahwin, ya? Dalam kitab kita, tuan-tuan boleh buka muka surat 222. Dia ada dua, sama ada namanya Aminah ataupun Imarah, ya. Ini anak Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pun bagi tahulah sebab kenapa yang Nabi tak boleh nak kahwin dengan anak-anak perempuan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Rupanya haram daripada radha'ah dengan sebab kerana menyusu, ya. Apa yang diharamkan kerana nasab. Kerana anak perempuan Sayyidina Hamzah ni adalah merupakan salah seorang daripada anak saudaraku dari sudut susuan. Rupanya Nabi pun cerita kepada sahabat Sayyidina Hamzah ni, waktu kecil dia pernah disusukan oleh seorang perempuan yang sama juga Nabi dihantar untuk disusukan oleh perempuan ini. Siapakah nama perempuan yang ibu susuan Nabi ini? Maka diriwayatkan, tuan-tuan, ya, dia ini merupakan salah seorang daripada hamba kepada bapa saudara Nabi juga. Namanya Abu Lahab, ya. Bapa saudara Nabi Abu Lahab ni, dia banyak hamba. Antaranya hambanya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi Hamzah dia pernah disusukan oleh Thuwaibah al-Islamiyah. Dan begitu juga Nabi waktu kecil, Nabi pernah disusukan oleh orang yang sama. Bererti secara tidak langsungnya Hamzah Nabi ini adalah merupakan kaum kerabat dari sudut susuan. Adik-beradik ibu sebapa tu dah kena dah Abdul Muttalib, daripada jalur Abdul Muttalib. Maka bila sebab dengan kerana susuan ini, maknanya Nabi dengan Sayyidina Hamzah ni dia ada dua title. Pertamanya, Hamzah merupakan bapa saudara Nabi dan Nabi anak saudara dia. Yang keduanya,
title Sayyidina Hamzah dengan Nabi ialah Hamzah ialah abang saudara susuan Nabi. Dan Nabi ini merupakan adik susuan Sayyidina Hamzah. Itu sebab anak Sayyidina Hamzah pun tuan-tuan dia ada dua title. Pertama, dia merupakan sepupu dengan Nabi SAW. Tetapi yang kedua dia ada dua juga tuan-tuan, dia merupakan adalah anak saudara susuan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oh, dia pening ni, silang-silang macam tu ya. Pening ada setengah pakcik pening sangat ni, baik aku tidurlah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian ya. Apa yang diharamkan dengan sebab kerana susuan itu menjadi haram, kita tak boleh nak berkahwin seperti mana haramnya nasab keturunan. Jadi sebab itu para ulama, tuan-tuan antara dalil tuan-tuan dipegang hujah anak yang sudah disusu dengan satu kantung daripada seorang perempuan, maka orang ini dia tak boleh nak berkahwin. Jadi sebab itu kita kena cek tuan-tuan ya. Sebelum nak kahwin anak-anak kita tu kena cek adakah dia berkaitan dengan susuan-susuan ni. Sebab ada juga kes yang terlepas ya. Ada juga kes yang terlepas bila nikah anak dah 2 orang, tiba-tiba saudara mara datang, saudara mara yang sama. Bila cek rupanya melibatkan tentang susuan. Tuan-tuan ya. Anak dah 2 orang, dah 5-6 tahun dah. Jadi macam mana? Dari sudut hukum syarak, maka suami isteri tadi dia kena berpisah. Dia tak boleh duduk sama. Sebab dia orang yang tak boleh nak berkahwin. Dah tak boleh nak bersama lagi. Ya. Anak tu macam mana? Anak tu macam biasa. Macam anak yang berlari kat masjid tadi. Kan? Tu risau juga. Saya letak depan saya tu, takut dia pijaknya spek aku. Anak siapa tu? Dah macam Nasri pula tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, anak tu macam anak biasa. Ya. Jadi jangan pula cekik yang anak tu pergi mati dulu. Maknanya anak tu dihukumkan anak seperti mana lahirnya tuan-tuan, mak ayah yang kahwin mengikut syarak. Sama juga. Cuma kehidupan suami isteri tadi terpaksa dipisahkan sebab dia kerana ada hubungan susuan ni. Berlaku tuan-tuan ya. Kalau tidak di Kelang ni, sahabat saya cerita di PJ berlaku benda ni. Yang cerita sini adalah juru nikah. Ya. Takkan juru nikah menipu kan? Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ini berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Baru ni viral juga, ada 2-3 hari ini kisah seorang perempuan kahwin pula kan? Dengan perempuan. Kahwin dengan perempuan. Tak tahulah macam mana. Orang tanya saya kata tak tahulah. Yang ni mungkin nikah secara sindiket. Ataupun menikah tanpa mengikut prosedur yang sudah disediakan oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Sebab bila kita nak nikahkan orang tuan-tuan, nak satukan mereka ni ya, maka dia kena tengok antaranya ialah butiran pengenalan. Ya. Kalau butiran pengenalan pun kita dah dapat tahu dah dia tu laki ke perempuan. Kalau laki, automatik yang belakang dia mesti ganjil. 5945. Kan? Jadi kalau perempuan 5346. Jadi automatik kita dapat detect dah. Ini perempuan. Jadi takkan tipu. Tuan-tuan ni pelik macam mana boleh terlepas? Kemungkinan dia tak ikut prosedur negeri. Dan kemungkinan tuan-tuan ialah nikah sindiket. 3 hari berkahwin, 3 hari tak bersama. Rugi. Kita yang ikut syarak, 3 hari kahwin, sehari 3 kali. Dan bukan nak dulu cerita dulu ya. Waktu mula-mula sihat tu. Sekarang tak berapa nak sihat dah. Tuan-tuan, 3 hari tak bersentuh. Pelik bini ni. Jarang dapat suami yang soleh macam ni. Lagi saya pegang tasbih, rupanya dapat detect bahawa tu bukan lelaki, bukan jantina lelaki. Rupanya perempuan, tomboy. Kita tengok muka pun kita dah tahu dah. Jadi tak tahulah tuan-tuan, bila orang tanya pada saya pun tak boleh nak cerita sebab kita tak tahu maklumat yang tepat. Ya, macam mana dia boleh melepas. Kalau betul dia ikut juru nikah, maknanya ada something wrong pada dokumen-dokumen yang dipalsukan, na'udzubillah. Jadi sebab itu dalam bab pernikahan ni kita nak tuan-tuan pernikahan kita ni yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmati dan berkati. Amin. Kita tak nak kehidupan kesedudukan kita dengan suami isteri ini membawa kepada kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini kita tak nak. Na'udzubillah min zalik.
Jadi tuan-tuan, maknanya dalam hadis ini menjelaskan tentang dalil yang digunakan pakai oleh para ulama dalam mendatangkan haram kita nak berkahwin dengan saudara yang melibatkan dengan susuan. Biasa, normal orang Arab ni, bila lahir anak, tuan-tuan, mereka akan hantar di kawasan pedalaman untuk disusukan. Sebab orang duduk di kawasan pedalaman ni, dari sudut makanan dia cukup menjaga makan. Dia makan, tuan-tuan, sama ada dia bercucuk tanam sendiri. Dia kalau boleh, tuan-tuan, benda yang masuk dalam mulut tu adalah hasil daripada usaha dia sendiri. Maknanya jauh daripada syubhah, jauh daripada perkara yang haram. Jadi maknanya masuk tu benda yang baik. Sebab itu Nabi kata, benda yang masuk baik, maka baiklah dari sudut sihat tubuh badan maupun dari sudut akhlak. Tapi kalau kita makan benda-benda yang tak tahu, tuan-tuan, sama ada dia halal ataupun syubhah ataupun haram, dihentam saja, itu yang Nabi SAW pernah menyatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Maka setiap darah daging yang subur ataupun yang tumbuh daripada darah sumber yang haram dan syubhah ini, maka tidak layak daging ini tempat dia esok dan di akhirat, melainkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah bersihkan rezeki kita daripada rezeki yang syubhah dan haram ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadis yang ke-117. Larangan berlebihan-lebihan memuji seseorang. Maknanya Nabi tak bagi kalau seseorang itu memuji seseorang dengan cara berlebihan. Macam mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni 'ala rajulin wa yutrihi fi madhihi faqala ahlaktum aw qata'tum zahar rajul aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata telah mendengar baginda Nabi SAW seorang lelaki yang memuji atas seorang lelaki dan ia melebih akan dia di dalam pujiannya. Maka bersabda Nabi SAW, kamu telah membinasakan ataupun kamu telah memotong belakang lelaki tersebut. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadis yang kedua yang saya baca dan tuan-tuan dengar bagaimana Abu Musa satu hari dia dengar Nabi pernah bicara tentang soal kita nak muji seseorang ni. Tidaklah menjadi kesalahan untuk kita memuji seseorang itu. Tapi janganlah sampai kita memuji itu sehingga menyebabkan sahabat kita itu dia termakan puji. Itu tak boleh. Tuan-tuan nak puji, pujilah. Yang penting apa yang dia buat. Ada orang yang jenis puji, benda yang tak buat pun dia puji. Padahal kita celah mana buat benda ni kan. Kita fikir apa bila kita buat. Tapi nak cerita tuan-tuan, dia puji kita, dia angkat kita. Kita yang sedang duduk ni tuan-tuan rasa nak terbang. Disebab kerana pujian itu terlalu tinggi sangat. Sehingga menyebabkan tuan-tuan, orang tadi dia asalnya tuan-tuan, dia sedekah tu nak bantu fakir miskin. Tapi dengan sebab kerana kepujian itu berubah hati dia. Dia nak orang tahu dia orang paling banyak sedekah. Sampai macam tu. Lepas itu Nabi sendiri tuan-tuan mendapat pujian. Tapi Nabi tak pilih untuk terus tuan-tuan bangga dengan apa yang Nabi buat. Tak. Nabi bangun tiap-tiap malam, patut orang ini boleh bangga. Tuan-tuan, dia tunjuk diri dia dalam keadaan dia orang yang boleh istiqamah tiap-tiap malam. Itu yang Aisyah datang jumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, tidakkah awak ini sudah dijamin masuk dalam syurga dan dosa-dosa kamu sudah diampunkan yang telah lalu dan juga yang akan datang? Apa sebab kamu masih lagi bangun tiap-tiap pagi untuk sujud sebagai pada Allah Ta'ala? Apa jawab Rasulullah? Nabi kita tuan-tuan, dia menjawab dengan penuh tawadhu', afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh menjadi diriku salah seorang daripada hamba yang bersyukur? Tengok Nabi ni tuan-tuan, dia tak makan puji. Tapi kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Maknanya temperature kita ni, iman ni kejap naik dan kejap turun. Dengan sebab kerana pujian ni ada setengah tuan-tuan orang yang melibatkan dia termakan puji tersebut.
maka kehidupan dia tuan-tuan ya, ke laut. Maksudnya dia tidak dapat destinasi apa yang dinamakan sebagai keikhlasan dalam melakukan satu amalan. Baik itu kita baca dalam satu surah tuan-tuan ya. Ada satu surah, dia cerita tentang ya, perkara yang apabila manusia banyak buat kebajikan atas dunia ni, tetapi esok tuan-tuan Allah Ta'ala tak pandang amalan mereka. Tuan-tuan buka lah dalam surah Al-Ghashiyah. Kerana dalam surah Al-Ghashiyah ni, imam kita dia akan baca tuan-tuan di perhimpunan mingguan kita pada semayang Jumaat, dan begitu juga perhimpunan tahunan kita pada semayang hari raya. Dia akan baca dua surah ni, Al-A'la, dan yang keduanya adalah Al-Ghashiyah. Baca surah Al-Ghashiyah, cuba kita tadabbur makna. Apa kata Allah? Hal ataka hadisul ghashiyah. Adakah telah sampai khabar berita kepada kamu tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada ketika itu manusia bangkit, ada dua jenis watak. Watak yang pertama ialah manusia bangun-bangun saja tunduk dengan sebab kerana takut dan menyesal duduk di dunia tak buat amal kebajikan semata-mata kerana Allah. Dia tak percaya kepada Allah, maknanya dia tak beriman pada Allah. Orang kafir, dia malu tuan-tuan nak angkat, nak panggung kepala dia. Apa kata dia? Allah Ta'ala lagi, amilatun nasibah. Mereka buat amal kebajikan banyak, bantu orang musim PKP, bantu ini, bantu banjir dan sebagainya, tapi dapat surat duka cita dimaklumkan. Anda tidak layak masuk dalam syurga. Mana-mana syurga. Sedih tuan-tuan. Jadi sebab dia tak berani nak panggung kepala. Macam kita lah. Kita pergi Temuduga. Saya baru ni tuan-tuan pergi Temuduga. Ya, saya dah cerita pada tuan-tuan. Pertama di Perak, yang kedua di Negeri Sembilan. Dalam banyak dua Temuduga tu, yang saya pergi Temuduga dulu di Perak dulu. Yang kedua di Negeri Sembilan. Ya. Yang dapat keputusan adalah Negeri Sembilan dulu. Baru-baru ni seminggu yang lepas dapat keputusan. Dapat satu surat tuan-tuan. Omah kata, abang itu dah Temuduga selesai. Saya kata dah selesai, cuma Perak belum. Perak hanya Temuduga tahriri, ujian bertulis dulu. Kemudian bila lulus ujian bertulis, barulah dia panggil untuk syafawi pula, untuk secara muqabalah. Tunggu depan Temuduga dengan Jabatan Mufti. Jadi tak tahu lulus tak lulus. Tapi Negeri Sembilan dah tahu juga depan, dia hantar surat. Kita buka surat, memang nama kita lah, Abdul Jalil bin Hanafi, lot 2989 Jalan TRJ 2/3 Taman Rahmat. Memang buka, tuan, sukacita dimaklumkan. Tutup terus. Bila sebut sukacita, maknanya suka, dia suruh suka. Tak payah baca lah, memang lulus. Alhamdulillah lulus. Tapi kalau disebut duka cita dimaklumkan, maknanya sengsara kita nak kena pergi pula Negeri Sembilan ambil. Dah lah jam. Tanya pula soalan tuan-tuan, mula-mula dia tanya soalan, saya pula kena tengah hari. Yalah, nama kita Abdul Jalil. Abdul Jalil memang tak boleh lari, orang pertama. Daripada sekolah lu Abdul Jalil orang pertama. Tu rasa nak pergi JPN tukar balik Muhammad Abdul Jalil, biar jauh sikit nampak. Tapi nak pula macam tak boleh tukar lah. Kita senang tuan-tuan. Jumpa pula mufti betul-betul tuan-tuan ni. Dia tanya kita, bukan berkenaan dengan apa pun. Dia tanya adat-adat Negeri Sembilan macam mana? Mana aku tahu adat Jawa pun tak habis belajar. Tanya adat Negeri Sembilan. Sudah, Datuk, saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya orang Perak, Datuk kata. Lala cerita dah. Dia kata saya nak bagi panas tengah hari ni katanya. Saya ingat lagi. Dia nak bagi panas tengah hari. Saya pun tunduk. Saya pun panas kat hati nampak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Rupanya mudah. Yasir wala tu'asir. Dimudahkan segala urusan. Sebut kat sini tuan-tuan, kalau kita sendiri kalau dapat gambaran bahawa kita ni dah melakukan di dunia ni segala bentuk amalan dan kita mengharapkan keikhlasan semata-mata kerana Allah, maka jawab nombor ayat yang ke-8 dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin na'imah. Maka ketika itu tuan-tuan ni, wajah-wajah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni nampak berseri-seri macam tuan-tuan. Dan tengoklah muka orang soleh ni seri. Tengok muka saya cukup lah, seri. Di bawah laungan lampu, cahaya lampu. Seri kita apa sebab?
Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Kerana usaha yang kamu dibuat atas dunia ni, Allah dah redha dah segala apa yang kamu buat. Sebabkan aku, maka aku akan mudahkan urusan kamu untuk tarik keluar daripada padang mahsyar tu untuk masuk ke dalam syurga. Banyaklah lepas tu dia cerita wujuhu yawma idzin na'im isa'a radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tak dengar dah. Benda-benda sibuk-sibuk orang duk cerita pasal orang makcik Kemboja dah tak ada dah. Macam Kemboja pun tak tahu kat mana dah. Ada tengok netizen suruh halau dia keluar balik Kemboja, kesian nampak ni. Tuan-tuan, laghiyah fi jannatin la tasma'u fiha laghiyah fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah. Dia cerita tempat-tempat yang kamu duduk esok, katil-katil yang indah-indah, tilam-tilam. Maka kamu akan ditidurkan pula, dilapikkan dengan bantal-bantal. Subhanallah, yang cantik. Kalau bangun saja tak perlu kita kemas. Dah memang tersusun dengan cantik. Tu Allah Ta'ala nak bagi kita rehat, tuan-tuan, esok dalam syurga. Subhanallah. Dia suruh kita tidur atas bantal. Jangan pula belagak pula. Kami tak tidur atas bantal, sandar dinding pun tidur. Belagak pula pakcik ni. Tak ada, sini tak tidur kan, kita sandar lah. Marah. Saya tak marah. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bangunkan esok dua wajah. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW dia minta kepada kita ingat. Patut kita bantu dia tuan-tuan untuk galakkan sama-sama kita buat amal kebajikan banyak. Tapi sebaliknya tuan-tuan, kita puji sehingga menyebabkan benda yang dia beri itu berubah daripada dia kerana Allah, berubah kepada orang yang suka dipuji. Sebab itu Nabi kata sifat orang yang memuji ini seolah-olah ahlaktum, awak telah membinasakan diri sahabat awak tu. Au qata'tum zahrur rajul, seolah-olah awak macam pancung kepala dia. Maknanya motong kepala. Daripada elok-elok tuan-tuan ya, dia buat beribadat kerana Allah, dia berubah dengan sebab kerana makan pujian. Sebab itu Nabi tak bagi kalau kita puji lebih-lebih sangat menyebabkan sahabat kita riak. Sebab itu kalau kita berkawan ni, macam-macam kita jumpa. Ada orang bila kita puji, kita tengok pakcik ni, pakcik. Saya tengok pakcik ni, tiap-tiap waktu datang semayang jemaah pula. Pakcik memang dulu istiqamah ni, saya tengok kat 20 tahun dah. Pakcik tak pernah miss solat waktu, kecuali pakcik pergi makan kenduri je. Yang lain pakcik sentiasa ada. Macam mana pakcik? Apa pakcik tu jawab? Pakcik tu kata, sebenarnya pakcik ni banyak dosa dulu, waktu muda-muda dulu. Jadi mana nak tahu di kesempatan ini, pakcik banyak beribadat, minta Allah ampun. Mana nak tahu dengan sebab kerana rezeki, pakcik menjadi salah seorang daripada hamba yang terpilih untuk diampunkan dosa. Mana nak tahu rezeki pakcik. Ni pakcik ni tuan-tuan, orang macam ni kita boleh puji. Tapi ada orang yang jenis kita tak boleh puji dia. Bang, saya tengok abang ni memang kerap solat jemaah. Tiap-tiap waktu abang memang macam ni daripada kecil. Itu yang awak nampak. Malam-malam saya duduk sembahyang pukul 3 awak tak tahu lagi. Orang bukan nak tahu pukul 3 tu. Ada jenis cerita, benda kebaikan tu. Maka orang macam ni, inilah yang disebut tuan-tuan, sebenarnya kita telah memusnahkan diri dia ataupun kita telah membunuh dia daripada melakukan amalan semata-mata kerana Allah dan berubah kepada melakukan sebab kerana pujian di kalangan makhluk. Jadi secara umumnya dalam hadis ini bukan salah untuk kita memuji, tetapi jangan sampai menyebabkan pujian itu melampau yang sehingga pujian itu menyebabkan seseorang itu timbul riak, sum'ah dan juga takabur maupun dari sudut amal ibadah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat madmumah ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik. Hadis yang ketiga. Kalau dalam pertemuan yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat kita telah membicarakan tentang ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang dia dengan pandangan rahmat di hari kiamat nanti. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah, yang tidak ada naungan melainkan itulah yang disediakan. Tapi dalam hadis yang ke-118 ini, ada 3 golongan Allah tidak suka kepada dia. Allah tak nak sembang dengan dia, Allah tak nak pandang dia. Maknanya bila Allah tak nak pandang dengan pandangan rahmat, ke mana hala 7 hamba ni? Sudah pasti tuan-tuan mereka ini akan terkebil-kebil menanti kedatangan Allah
Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mengharapkan Tuhan Allah kita ni yang kita sembah 5 waktu sehari semalam tu, dia akan dapat keluarkan kita, selamatkan daripada azab pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, ada 3 golongan. Mari kita tengok 3 tadi. Golongan yang disebutkan dalam hadis yang cerita tentang 3 golongan yang Allah tak suka padanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bitariqin yamna'u minhu an-nasabil wa rajulun baya'a rajulan la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu ma yuridu wa fi lahu wa illa lam yafi lahu. Wa rajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asri fahallafa billahi laqad a'ta biha kadza wa kadza fa akhadhaha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 orang daripada manusia yang Allah tidak berkata kepada mereka dan tidak melihat akan mereka pada hari kiamat nanti, dan tiada menyucikan mereka, dan bagi mereka itu ialah azab yang pedih. Iaitu seorang lelaki yang ada air lebih daripada keluarganya dan keperluan ahlinya dalam satu perjalanan, menegah ia daripadanya akan orang musafir. Dan orang lelaki yang berjanji setia kepada seorang lelaki yang ia tidak berjanji akan dia melainkan kerana dunia, maka jika diberikan kepadanya apa yang dikehendaki, maka disempurnakan baginya. Kalau tidak, maka tidaklah menyempurnakan baginya. Dan yang ketiga, orang lelaki yang menawarkan kepada seorang lelaki dengan barangan dagangan sesudah asar. Lalu ia bersumpah dengan Allah, demi sesungguhnya telah diberikan harga sekian-sekian banyak, maka terus diambil barang itu. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik. Dalam hadis yang telah saya bacakan dan tuan-tuan dengar, ya, bagaimana antara yang Nabi sebut ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tak mau tengok wajah dia, bahkan Allah Ta'ala tak mau sembang dengan dia. Ya. Maksudnya sembang kat sini adalah Allah Ta'ala ni akan mudahkan perjalanan dia menuju ke syurga. Allah tak mau tolong. Ya. 3 golongan. Apakah golongan yang pertama? Disebut dalam hadis ini, rajulun ala fadlil ma'. Ada seorang lelaki yang mempunyai telaga. Gitu umpama macam, sebab zaman dulu-dulu, dia dalam musafir ni tuan-tuan, dia tak macam sekarang. Kita musafir sekarang penat, berhenti kat arena. Kalau dulu tuan-tuan, melainkan dia jumpa satu telaga, dan telaga itu sudah pasti milik ada orang. Ada orang dan menunggu. Dan telaga itu tuan-tuan, bila disampai saja, mereka dahaga dalam keadaan boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan kematian. Lalu bila dia nak cedok air, maka tuan telaga tu kata, awak ada duit tak? Nak bayar? Saya ni orang musafir, terputus bekalan. Maka orang musafir, dia boleh dapat bantuan, kan? Dapat bantuan. Man kana minkum maridan aw ala safarin. Dalam bab rusuh pun banyak diberikan kepada orang musafir ni. Maupun dari sudut semayang ni, dia boleh jamak qasar, ataupun puasa dia boleh buka. Dia boleh buka puasa bulan Ramadan boleh buka. Tapi walau bagaimanapun, walaupun diberi keistimewaan ke situ, Allah Ta'ala sebut wa antasumu khairul lakum. Walaupun orang puasa tu dalam keadaan musafir, tapi dia puasa lebih utama, lebih baik daripada dia berbuka. Apa sebab? Kerana walaupun dia boleh gantikan pada bulan Syawal, pada bulan Zulhijjah, Zulkaidah dan sebagainya, tapi kelebihan fadilat tak sama macam awak puasa pada bulan Ramadan tu yang disebut wa antasumu khairul lakum. Maknanya orang terputus bekalan ini macam kita lah duduk dalam institusi masjid ni tuan-tuan ni, ahli jawatan kuasa masjid. Kadang-kadang boleh katakan tiap-tiap malam orang musafir datang. Dia kata kami nak balik Terengganu ni, terputus bekalan ni. Nak minta RM80 je sebaik nak beli tiket bas. Tak tahulah dia pergi mana, Serendah ke Batanggali.
Tapi ada yang betul, ada yang tak betul. Kan? Jadi kita kena check betul-betul ke. Ada setengah yang banyak sekarang ni kalau live, musim live ni belakang bawah tu dia ada komen. Saya anak 3, ditinggalkan suami. Saya macam ni kerja dah tak mampu, boleh tolong saya tak? Seorang RM10. Dia tengok live tu pun, kalau setengah tempat tu banyak. Tapi dia banyak serang tuan-tuan live yang banyak lah orang tengok. Banyak lebih kurang dalam 10, 1,000, 2,000. Waktu tu dia masuk, kalau orang bagi RM10 ke dia, kali dengan 1,000 orang, tak RM10,000, kenyang macam tu. Kenyang macam tu. Tapi dia tak tengok lah masjid-masjid yang tak ramai, kalau 7 orang, kalau 7, 10, apa sangat dapat tu pun, kadang-kadang bagi RM1.50. Tapi dia okey lagi lah duduk daripada jarak jauh. Scammer, panggil scammer sekarang, macam-macam jenis scammer. Tuan-tuan, kalau kadang dulu di padang pasir ni, bila lalu ni tuan-tuan terputus bekalan, berhenti saja, ada orang yang memang pemurah. Dengan sifat pemurah tu Allah Ta'ala semakin membuak-buak air yang keluar daripada telaga dia. Ada orang, dia kata awak ada duit baru boleh dapat air. No money, no air. Gitu. Tak ada duit, tak ada air. Dia kena bagi duit dulu. Jadi kawan ni pun, kami dah tak ada duit, terputus bekalan hampir 2-3 hari ni, mujurlah ada labu air ni. Dapatlah minum seorang setitik, 2 titik. Jadi dah jumpa telaga. No. Awak kena bayar dulu baru dapat. Orang macam ini, dia tidak ada satu sifat yang ada pada Allah Ta'ala, ialah maha pengasihani. Patut awak ada rasa kesian pada orang yang musafir dalam keadaan mereka terputus bekalan. Bagi dia minum, apa salahnya? Setakat seteguk, 2 teguk, tak jadi kering kamu punya telaga tu. Tapi dengan sebab kerana bakhil ni, Allah Ta'ala ni esok pada hari kiamat, dia tak mau pandang wajah orang macam ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu tuan-tuan ni, mungkin kita zaman kita ni nak aplikasi kita, mungkin orang datang. Orang datang rumah kita nak minta minum air. Tapi tengoklah kalau minta pukul 3 pagi, jangan buka lah. Takut dia maling. Dia pencuri pula. Tapi kalau tengah-tengah hari, macam contoh ya, saya tengok selalu tempat-tempat macam di tempat saya tu ada lori sampah datang. Lori sampah datang kadang-kadang dia dahaga. Jadi kita bagilah dia air. Masalahnya kita didik anak kita bila budak-budak lalu tepi lori tuang sampah, semua tutup hidung. Kesian kawan tu, nampak macam keji sangat kerja macam tu. Tak, bagi tahu kat anak-anak kita, patutnya kalau nampak orang esok lah, kalau awak dah besar, awak ada kedai makan, nampak orang yang bawa-bawa sampah ni, tolong beli kat dia teh ais. Dia rasa syukur sangat, nikmat sangat kau dapat minum teh ais tu. Air kosong pun dia seronok lah, penting dapat hilang dahaga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maksud dah. Jadi kita berhenti sekejap, kita beri laluan kepada ayahanda. InsyaAllah kita akan tengok 2 lagi golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mahu melihat wajahnya. Wallahualam. Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Golongan yang kedua tuan-tuan, yang mana golongan yang Allah Taala tak suka, maknanya bererti Allah Taala tak mau sembang dan melihat dia pada hari kiamat nanti dengan pandangan rahmat. Golongan yang kedua ialah golongan yang mana seseorang itu telah berjanji, mengikat janji taat setia dengan seorang lelaki yang lain. Yang perjanjian itu tidak dibuat melainkan untuk keperluan dunia semata-mata. Dan setiap urusan itu ditolong bantu sekalipun pekerjaan itu adalah zalim, anaya, merampas hak punya orang, menimbulkan fitnah, membunuh dan begitu juga dengan lain-lain. Berarti seorang itu melakukan satu perkara, maka dia nak habuan dunia dulu. Dia letak. Khususnya yang berkaitan dengan soal kepimpinan. Jadi sebagai pemimpin ini, dia tuan-tuan kena laksanakan beberapa perkara, antara perkara yang penting disebut oleh Imam Mawardi, iqamatid din wa siyasatid dunya bih. Dia hidupkan nilai-nilai agama. Yang keduanya adalah mentadbir dunia ini mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia nak buat ke semua perkara, tak mampu. Melainkan ada orang-orang yang dapat bantu dia dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun. Jadi ada orang, tuan-tuan, dia berkawan ini, dia dengan sebab kerana dunia. Dapat projek, baru aku kawan. Dia lawan pada 7 golongan esok yang Allah Ta'ala nak bantu mereka, yang akan nak beri naungan pada hari kiamat. Yang Nabi sebut apa? Rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Nabi kata ada 2 lelaki, 2 orang perempuan yang mereka bersahabat ini bukan sebab kerana dunia, bukan sebab kerana kepentingan projek dan sebagainya, tapi lillahi ta'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berimpunnya mereka, berpisahnya mereka, kedua-duanya adalah kerana Allah. Tapi sebalik, berlaku golongan yang kedua ni yang disebut oleh Nabi, Allah tak memandang lawan dia. Mereka buat ni dengan sebab kerana dua, dapatlah habuan dunia. Tapi esok mereka amilatun nasibah.
Maknanya benda yang mereka buat, kalau benda tu baik, sepatutnya begini, pahala dapat. Tapi dengan sebab kerana awak buat tu bukan kerana Allah, maka ditolak amalan kamu. Menyesal mereka ni. Ini sebut golongan yang kedua, mereka buat kerja dengan sebab kerana sesuatu habuan dunia. Ialah bukan tak salah pula. Bukan jadi kesalahan kita buat satu perkara nak kerja setiap 25 hari bulan masuk gaji, tak salah. Itu memang kita punya tenaga kita, memang kita dibayar. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, ada orang yang bila dia berkawan saja, dia buat satu-satu perkara, maka apa yang perlu dijanjikan dulu pada dia, baru dah dia buat. Dan dia tak kira pula benda tu sama ada perkara itu halal ke, zalim ke, fitnah ke, bunuh ke, lain-lain. Yang penting saya dapat habuan saya. Itu yang sampai orang tergamak simen orang dalam tong. Yang berlaku baru-baru ni. Wallahualam, kita dengar. Apa sebab? Mungkin kerana habuan. Terdesak dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan, golongan yang ketiga kata Rasulullah SAW, berlakulah tuan-tuan akidah ni. Dua orang yang berakat dalam satu muamalat, yang ni jual beli. Yang mana berlaku pada waktu asar. Nabi khusus pada waktu asar tau. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata berlaku waktu asar. Yang mana penjual itu mendakwa barang yang dia beli ni tuan-tuan, barang dengan harga nilai macam ni. Contoh, dia beli dengan harga 20 ringgit. Jadi saya jual ke awak RM21, 50 sen. Saya untung RM1.50. Padahal dia pergi ke Shopee RM1.50 beli benda tu. Wallahi, dia sebut pula, demi Allah, watallah, takkan saya nak bohong. Saya pakai kepiah, janggut putih. Tak baca ilmu putih. Takkanlah orang ada janggut tipu. Tasbih kat tengkuk. Nak tipu lagi. Dia sampai dia menyebut wallahi, dan Nabi kata berlaku selepas pada waktu asar. Apa sebab? Sebab waktu asar dalam hadis yang lepas kita dah tengok. Bagaimana Nabi kata apa? Ya ta'aqabuna fil malaikati bin nahari wa malaikatin bil lail au kama qala. Dua waktu yang mana malaikat ni tuan-tuan dia akan tukar shift. Yang malam dia akan naik ke langit, kemudian yang pagi dia akan turun. Dia akan tukar pada dua waktu. Bila waktu tu? Pertama waktu fajar, subuh, dan yang keduanya adalah waktu asar. Besarnya tuan-tuan waktu tersebut, sehingga bila malaikat yang jaga tuan-tuan pada waktu malam tadi, bila dia naik ke langit, Allah tanya kepada dia satu soalan. Ya. Soalan ini cukup positif. Allah kalau boleh tuan-tuan, Allah nak dengar soalan yang tak jawab, amalan yang terakhir yang kita buat. Apa kata Allah? Bagaimana keadaan hamba-hambaku sebelum awak tinggalkan mereka tadi? Bagaimana keadaan yang terakhir yang awak tinggalkan hamba-hambaku sebentar tadi? Maka kata malaikat, tuan-tuan, dikata taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Wahai Allah, ketika mana kami tinggalkan dia sebentar tadi, kami sedang melihat dia sembahyang waktu subuh berjamaah pula, wahai Allah. Bila kami datang kepada mereka pada waktu asar tadi, kami sedang melihat mereka juga sujud kepadamu, wahai Allah. Agak-agak tuan-tuan, apa pandangan Allah terhadap hamba-Nya ini? Sudah pasti inilah hamba yang sudah menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah yang sejati, yang muttaqin. Jadi kita nak macam tu. Lepas itu Nabi kata orang yang buat transaksi muamalat di waktu asar, sedangkan waktu itu mulianya malaikat ni tuan-tuan sampai melaporkan kebaikan ya, yang kepada Allah Ta'ala, maka berlaku penipuan. Hakikatnya benda yang dibeli itu taklah seperti mana yang dikhabarkan, sehingga menggunakan kepercayaan orang yang nak membeli itu dengan meletakkan kalimah wallahi, watallahi, wabillahi. Berlakulah jual beli tapi dalam unsur penipuan, menjual nama Allah. Itu tuan-tuan, perkara ni tuan-tuan akan tengok berlaku di negara Arab. Saya duduk di Mesir. Waktu di Mesir ni tuan-tuan, kita tak tahu kan. Dia jual benda kecil je. Dia jual dengan harga berapa ratus, 100 lebih ke 200. Dulu zaman saya duduk kat Mesir ni, orang gila beli MP4. MP4 kecil ni. Dulu tak ada macam kita ni, handphone pun tak ada lah jenis-jenis screen macam ni, tak ada ya. Jadi waktu tu dia berjual MP4 kat 300-400 ya. Dia kata saya beli ni daripada China sekian kan. Wallahi balik ke rumah sewa, orang kata awak ni kena kencing dah ni. Memanglah Arab memang wallahi juga.
Dia ada wallahi yang boleh percaya, wallahi yang tak boleh percaya. Macam tu rupanya. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau dengan orang Arab ni dia tak boleh percaya sangatlah. Ya, tak semua macam tu lah. Ada yang Arab memang dekat dengan Allah, dia takut nak cakap benda-benda yang tak betul ni pun, jangan sampai jual nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 golongan yang disebut dalam hadis ini, maka orang ini akan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada 3 golongan tersebut. Amin. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan tengok pula cerita yang panjang ya, berkenaan dengan kisah ya, berita dusta yang dilemparkan ya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di sinilah tuan-tuan berlaku kisah bagaimana fitnah yang besar, dahsyat ya, yang berlaku ke atas isteri Nabi ini ya, sehingga menyebabkan sahabat-sahabat hilang kepercayaan kepada isteri Nabi dan menganggapkan isteri Nabi ini adalah melakukan perbuatan zina. Jadi kita akan tengok hadis ini pada tahun hadapan ya, tahun hadapan kan? Tahun depan bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.